Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin kerana diberi kesempatan dan kekuatan kehidupan, masya-Allah, untuk kita sama-sama berkumpul di awal pagi ini, ya. Tak ramai orang dapat mampu untuk bangun awal pagi, solat subuh 6.30 masuk kelas. Masya-Allah, anda semua orang luar biasa. Saya sangat-sangat teruja kerana anda semua dapat bersama dengan saya hari ini. Tajuk perbincangan santapan jasmani hari ini sangat menarik, ya. Tajuknya ialah anda tak perlu hebat untuk bermula, tetapi anda perlu bermula untuk jadi hebat, kan. Masya-Allah, itu kita boleh amalkan dalam apa jua pekerjaan yang kita buat setiap hari, kan. Kita nak belajar, kita kena macam tu, kita nak bekerja macam tu, kita nak diet pun macam tu, kan. Jadi dalam segmen ni kita bincang pasal diet lah, ya. Macam mana nak jadi orang hebat, kan. Kadang kita fikir kadang kita fikir kita bila kita dah banyak ilmu baru kita nak mula, tak boleh, kan. Kita tak ada IQ yang tinggi, tak boleh. Kita tak ada duit banyak baru nak mula, tak boleh. Kita kena mula daripada sekarang. Sebab apa? Sebab bila kita mula sikit demi sedikit tu, kita akan perbaiki, ya. Kita akan makin lama makin bagus, makin lama makin kuat, kan. Makin lama makin mantap. Itu yang kita nak. Kata Sun Tzu, Art of War, kan. Conquer small victories so that you gain confidence, you gain strength to conquer bigger victories, kan. Capailah kemenangan kecil dulu, kan. Target seminggu dulu ke, kan, macam tu. Supaya bila kita dah dapat capai kemenangan kecil tu, kita akan rasa lebih kuat, lebih yakin dan lebih bersungguh-sungguh untuk capai kemenangan yang lebih besar, kan. Sama juga dalam konsep istiqamah, kita perlu mula buat sedikit demi sedikit tapi setiap hari, kan. Itu kita punya kunci kejayaan dalam apa jua yang kita nak capai, kan. Dalam kes diet, kan. Okey. Nak cerita personal sikit lah. Cerita personal ni dia baru seronok, storytelling sikit. Dulu saya pernah kurus, ya. Dulu saya pernah kurus, alhamdulillah, tahun 2010-2011 saya berjaya turun 30 kilo, ya. Tetapi apa yang berlaku tahun 2013-2014, mendapat tekanan daripada kerja, kan. Kata kamu sibuk busy buat benda lain, kan. Apa yang kamu buat, exam apa semua tak lepas-lepas, kan. Itu saya punya cabaran. Jadi apa saya buat, saya tinggalkan perkara-perkara lain, saya fokus pada pelajaran dan alhamdulillah berjaya ambil masa 4 tahun untuk lulus, kan, master pakar, kan. Jadi itulah, alhamdulillah itu dah selesai. Jadi saya boleh fokus kepada pastikan diri saya capai berat ideal semula, insya-Allah. Rindu sangat kawan-kawan lama semua, Marina dan ramai lagi lah. Itulah. So apa yang saya buat sekarang ialah, sementara 4 tahun tu saya ada juga pergi belajar, kan. Kita sambung belajar, kita bina ilmu dan kemahiran dan keyakinan diri, kan. Kita pergi program Jom Kurus, kita masuk program Exercise is Medicine, kan, Biggest Loser, macam-macam. Kita nak tengok macam mana orang buat, kan. Kita nak tengok macam mana orang buat dan alhamdulillah tahun 2019 saya buat keputusan. Saya kata saya nak gabungkan semua ilmu dan kemahiran yang saya dah belajar dan alhamdulillah saya nak buat program saya sendiri, ya. Adalah beberapa keistimewaan dalam program saya Diet Rahsia tu yang kalau nak join, insya-Allah lah, kan. Kita bagi percuma sekarang ni kerana buat masa ni saya belum capai berat ideal lah. Saya tengah mengumpul kekuatan diri sendiri juga, kan. Kita pergi kursus bisnes juga. Azizan Osman datang ke Gambang satu ketika dulu. Dia kata macam mana, kan, orang gemuk nak nak jual ubat kurus, kan. Orang gemuk nak jual ubat kurus, macam mana? Orang takkan percaya, orang takkan beli, kan. Betul tak? Itu saya dalam hati saya kurang setujulah. Sebab saya yakin saya dulu pernah kurus, pernah berjaya, kan. Saya tahu diri saya sendiri boleh buat, kan. Tapi kita bukanlah fokus untuk menjual, kita semasa kita tengah dalam usaha diri sendiri, kita fokus kita ialah sambil kita bantu orang, kita bantu diri kita sendiri.
Bila kita bantu orang, kita memberi manfaat pada orang lain akan mendoakan kita juga supaya insya-Allah kita akan berjaya bersama-sama ya. Saya tahu ramai orang perhatikan kan, ramai orang perhatikan dari persekitaran kita ataupun dari dunia luar kan, dia perhatikan je kan betul ke apa dia buat ni semua kan. Sebab itulah kita penting kita jaga etika kita. Kita jaga etika kita supaya kita tidak melanggar apa-apa peraturan, apa-apa pantang larang kan. Contohnya itulah kita nak buat ni sebab tu saya suka berahsia ada banyak rahsia. Tak apa, itu dalam grup WhatsApp baru kita cerita rahsia Okey, dekat sini kita boleh cerita yang bila saya bermula, saya desain untuk bermula, saya dapatkan kekuatan daripada rakan-rakan kelas ngaji online contohnya kan. Dia berikan keyakinan, dia berikan kepercayaan pada saya. Sebab saya pernah berjaya dan saya tahu saya ada sedikit kepakaran dalam hal membantu masyarakat menjadi lebih sihat kan. Jadi kita gunakan kelebihan yang kita ada tu untuk manfaat bersama. Di samping itu saya juga harus terus belajar kan, harus terus belajar macam mana nak buat bisnes, macam mana nak bina organisasi kan. Itu semua tu saya perlu belajar sebab saya tak pandai ya. Okey, kita pandai, kita pakar dalam satu perkara, tak semestinya kita pakar semua benda. Tapi kita kena belajarlah, open minded kan, insya-Allah ya. Jadi sambung cerita, Will Smith, kenal Will Smith? Dia pelakon Hollywood terkenal kan. Baru-baru ni dia bertukar kerjaya. Tak adalah tukar sangat tapi dia dah mula sibukkan dengan motivasi juga kan. Dia kata 95% orang nak apa yang dia ada tapi tak sanggup nak buat macam yang dia buat kan. Itu satu. Satu lagi ialah jadilah diri sendiri kan. The right people will come to you. Kalau kita mengharapkan orang lain membahagiakan kita, itu sebenarnya selfish kan. Kalau kita mengharapkan coach sahaja untuk tolong kita kuruskan badan, itu pun selfish juga. Sebenarnya apa kerja coach ialah beri inspirasi, beri panduan dan beri galakan supaya kita sendiri yang kena buat. Ada beberapa perkara yang memang kita sendiri kena buat. Orang lain tak boleh buatkan. Belajar contohnya kan. Saya tak boleh minta orang lain ambilkan exam. Saya sendiri kena belajar, kena duduk exam dan kena hadapi semua tu kan. Sama juga dengan diet kan. Kita yang kena diet, kita tak boleh upah orang untuk dietkan untuk kita, tak boleh kan. Itu samalah tu. Ya, benda-benda yang kita perlu ambil tanggungjawab untuk diri sendiri. Jadi itu yang kita ajar pada kita punya ahli grup juga. Saya nak memperkasakan mereka dengan ilmu dan kemahiran supaya mereka mampu untuk buat sendiri kan. Kita bagi guide saja dan alhamdulillah kan, program Daya Rahsia yang bulan tahun 2019 telah melahirkan beberapa orang kan yang alhamdulillah, yang penting kita tengok mereka telah ubah gaya hidup, mereka telah ubah gaya cara pemakanan, mereka telah ubah cara exercise kan. Yang penting apa yang kita buat ni happy dan kita boleh buat jangka masa panjang kan. Amalkan 6S tahu 6S? 6S diet jangka panjang. Semalam kita ada buat quiz dalam grup Diet Rahsia. Siapa tahu dapat markah banyak juga, bagus-bagus semua. 6S, 3 yang utama ialah sedap, bukan sedap, sihat, seimbang dan sederhana. Itu 3 yang wajib. Kemudian sedap, senang nak sediakan dan sesuai untuk seisi keluarga. Ini bonus kan. Apa-apa diet wajib sihat, seimbang dan sederhana. Sebab kalau kita tak buat macam tu, dia jadi kurus yang tak sihat kan. Kurus cengkung, nampak macam orang sakit kan. Orang kata, kamu sakit ke kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak bila kita kurus tu, dia langsing bergaya, lelaki sado kan. Barulah kita alhamdulillah nampak lebih sihat, lebih bertenaga, lebih ceria. Jadi itu yang kita nak capai insya-Allah ya, dengan cara tabiat harian dan istiqamah setiap hari. Sebab tu awal-awal ni saya buat program Al-Maksudat kita buat tiap-tiap hari kan. Kita nak bina tabiat tu kan, kita nak bina tabiat supaya setiap hari kita mulakan dengan perkara yang baik. Kita bina minda kita kan, mindset kita dengan perkara yang baik, nak capai kejayaan, bincang tentang bincang tentang kesihatan kan.
semoga apa yang saya kongsikan ini terbuka hati kan. Kalau tak terbuka hati kita, at least kita dapat sedikit ilmu, at least kita dapat kongsikan kemahiran kita kan. Jadi kita nak macam itulah apa yang kita nak, ya. Lepas tu kita ajak lagi orang lain, ya. Dalam grup yang apa ni, Zoom percuma ni, kita ada had masa lah, ada had masa 40 minit, kita ada had limit 100 peserta. Tengoklah siapa yang dapat kan, siapa buat dia dapat, siapa bangun pagi awal, solat subuh awal kan, kejutkan ahli keluarga solat subuh kan. Jangan lupakan mereka pula, kita nak masuk syurga sama-sama kan, betul tak? Ya, bidadari, bidadara semua kan. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Jangan kita tunggu kita hebat baru nak bermula, tapi kita perlu mula untuk jadi hebat. InsyaAllah. Kalau kita tak boleh nak share result sekarang, kan, kita share, macam saya boleh share result lama saya. Saya pernah kurus 30 kilo, buat macam mana saya nak share pada anda semua kan. Itulah, ataupun kita boleh share result kawan kan. Oh, saya join grup ni, dalam grup ni ada orang yang dah berjaya turun 65 kilo, Masya Allah kan. Dia buat happy-happy je dengan kawan-kawan semua kan, sama-sama dengan isteri. Isteri apa, penat masak untuk bawa bekal kan. Tapi ya Allah kan, kesan dia sangat awesome kan. Macam tu kita nak. Kalau kita tak boleh guna pengalaman, result diri sendiri, kita guna pinjam result kawan. Dan tapi yang penting diri sendiri tu kita kena usahakan lah supaya kita dapat result yang ketara dan menarik perhatian kan. Itu tips bisnes je. InsyaAllah. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. InsyaAllah ada apa-apa soalan. Ni sesi soal jawab yang special, eksklusif untuk orang yang hadir secara live dalam Zoom meeting ni. Alhamdulillah, saya buka chat room juga, tengok ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, best masuk grup doktor. Alhamdulillah, energy high terus, InsyaAllah. Okey, silakan. Ada siapa-siapa nak ada soalan boleh bertanya, silakan. Assalamualaikum, Betaza. Waalaikumsalam. Saya orang pertama kali masuk. Okey. Nora, okey. Dulu. Ya, teruskan. kg. Turun 25 kg, Masya Allah. Okey. Macam mana rasa? Ini kan, turun, naik, turun. Masa rasa 25 kg tu rasa sangat wow lah. Dan naik semula. So, bila saya dah join group online coaching dan especially ada accountability partner, terjumpa dalam group coaching tu juga among coaches kan. Alhamdulillah dah turun 17 kg. Masya Allah. So hari So anyway, saya live dekat Petronas sekarang. Dekat belakang, dekat petrol station sebab saya nak dapat network. Lepas tu saya nak tanya, soalan saya sebenarnya yang 6S tu. Okey. Dapat 3, sihat, seimbang, sederhana. Saya nak minta kongsikan lagi 3S tu. Lagi 3 tu ialah senang untuk sediakan. Senang untuk sediakan, kita tak nak masak apa yang susah sampai ambil masa berjam-jam untuk siapkan. Nanti kita akan fed up kan. Kena sedap. Kita macam saya tak berapa minat dengan yang makan apa tu plain saja kan. Ayam rebus saja, sayur rebus saja. Saya rasa macam protes dalam hati kan, rasa kita macam tak suka kan. Nanti masalah dia lah bila kita protes tu, kita akan fed up dan kita akan give up. Ya, yang ketiga atau yang keenam lah kan, sesuai untuk seisi keluarga. Masya Allah, bila dapat perkara ni, kita boleh satu keluarga sihat, itu macam syurga dunia lah sebenarnya. Sesuai untuk seisi keluarga ni, kita kena pastikan. Macam contohlah dekat rumah saya, isteri lah tukang masak kan, isteri tukang masak. Saya in charge breakfast, jaga bancuh shake je. Bancuh shake setiap hari saya punya kerja lah. Isteri masak bekal tengah hari, dia masak makan malam kan. Jadi saya pesan kat dia 6S ni lah kan. Jadi apa yang dia masak tu alhamdulillah sihat,
Dia masak nasi cukup-cukup je, semua orang dapat suku pinggan kan. Tak payah masak banyak, jadi tak ada siapa boleh tambah. Itu cara saya buat lah. Kita mula daripada punca dia kan, punca apa tu, masak nasi tu berapa banyak, itu je lah dapat kan. Jadi semua orang ke awal makan kan, tak boleh tambah. Ayam pun seorang seketul kan. Sayur pastikan berwarna-warni. Jadi kalau nak kuah apa semua boleh, tak ada masalah, kita ambil sikit kan. Ambil satu sudu ke apa ke, itu sebagai nikmat kehidupan. Okey. Jadi cara macam ni dia akan buatkan, well, memanglah tinggi sikit kalori berbanding dengan diet eat clean kan. Tapi dia akan buatkan kita boleh diet berpanjangan. Itu yang saya rasa lebih penting lah daripada bersungguh-sungguh buat sebulan lepas tu lupa kan. Kita dah banyak kali dah macam tu, program-program anjuran luar kan. 6 minggu saja, 3 minggu saja, lepas tu gone balik kan. Saya masuk jom kurus 8, jom kurus 9, jom kurus 10. Jom kurus 8 turun 8 kilo, jom kurus 9 turun 11 kilo. Tapi semuanya bermula dengan 100 kilo, faham tak? Bila dah turun naik balik, lepas tu masuk lagi, lepas tu turun, lepas tu naik balik kan. Macam tu lah. Itu masalah dia bila kita ada program bermusim ni. Jadi saya nak buat program istiqamah, maka saya buatlah grup coaching saya percuma, boleh masuk bila-bila masa, boleh daftar kan. WhatsApp je coach, lepas tu coach akan bagi link invite ke dalam grup. InsyaAllah, sebab kita risau, saya risau juga takut WhatsApp group ada hard limit ke tak kan. Tapi saya belajar, dia kata kalau kita jemput pakai invite link dan orang tu masuk, InsyaAllah tak ada hard limit. Setakat ni tak ada hard limit lah, ada 100 lebih dah sekarang. Hard limit dia kata 200 lebih kan. Kita tengok macam mana, bila dah 200 lebih ada hard limit ke tak. Itu pendapat saya lah. Alhamdulillah, Nora, tahniah. Turun naik itu normal. Tapi kalau kita turun itu luar biasa. Alhamdulillah, saya sekarang ni tengah masih berbadan besar. Saya target kali ni nak turun 40 kilo. Alhamdulillah baru turun 8. Ya, baru turun 8 kilo. Itu pun kawan-kawan sekerja dah nampak perbezaan kan. InsyaAllah. Ya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kita ada 8 minit. Silakan, boleh tanya. Okey doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya Dalinda daripada Melaka. Salam perkenalan untuk semua. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah saya sekarang dah 5 tahun bersama nutrisi tu. Sekarang maintain dah hampir 3 tahun. Soalan saya, doktor, saya nak tanya, saya banyak dapat dalam 4-5 orang jugalah. Biasanya akan dapat coach-coach yang ataupun baru nak join, diorang ni cakap kita punya protein ni sebab diorang ada cyst tau. Saya banyak dapat yang ada cyst, jadi diorang takut nak makan protein Herbalife. Sebab diorang takut dia punya cyst tu boleh mengembang lagi. Saya nak tahulah berkaitan, adakah kita punya F1 Herbalife ni boleh menyebabkan. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Saya selalu dapat soalan-soalan macam ni. Sama juga semalam ada satu soalan personal, dia tanya dia bagi adik dia, adik ke abang ke kan, yang ada kencing manis, yang nak minum apa semua ni untuk kawal tapi masih tak terkawal lagi. Dia punya sugar dia masih 9. Jadi kisah dia lebih kurang sama kan. Dia ada masalah perubatan, dia risau nak makan kita punya apa tu, F1 ke protein ke apa. Basically, saya sebagai seorang doktor juga, saya berpegang pada etika doktor, dan masa yang sama etika Herbalife pun kita kena jaga. Ya, apa yang Herbalife cakap ialah apa Herbalife ni dia bukannya ubat, ya. Dia bukannya diagnose penyakit, dia bukannya rawat penyakit, dia bukannya hindarkan penyakit. Ya, ada 20 penyakit yang tidak dibenarkan iklan di dalam apa tu media sosial ke apa-apa bawah Akta Pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya harap semua orang tengok dan pastikan kita tak buat benda-benda itulah. Ya. Nak buat atas risiko sendirilah maknanya. Ya, faham tak? Atas risiko sendiri tu sebab Herbalife sendiri pun dia tak akan cover kita. Dia akan kata kalau kita cakap minum ni akan baikkan penyakit dia,
itu overclaim, itu misleading information. Kalau kena saman, kita yang kena saman. Kita bukannya employee pun, kita independent member. Independent member tu maknanya tiada kaitan dari segi legal pun kan. Jaga-jaga kita kena jaga, sebab tu dia sangat tekankan etika dan tekankan ni kan. Dekat luar sana banyak sangat produk yang kata wow dia boleh sembuhkan macam-macam kan, dia boleh sembuhkan penyakit segala-galanya kan. Satu produk dia boleh sembuhkan penyakit, itu memang salah besar ya. Berbanding dengan orang yang dia ada penyakit, lepas tu dia risau nak makan kita punya kan, sebab kita ni ada protein kita daripada soya kan. Soya ni ada orang kata sebab dia ada macam phytoestrogen kan, dia menyerupai hormon estrogen. Jadi masalahnya ialah hormon estrogen ni dia boleh mengganggu sistem peranakan kan, sistem reproduktif dekat kilang telur kan, dekat dekat rahim, dekat payudara kan. Jadi saya pernah juga dapat seorang pesakit, dia ada kanser payudara sebelum ni, tapi waktu tu dia tak bagi tahu saya kan. Bila dia tak bagi tahu saya, dia try pakai F1 apa semua, sekali tiba-tiba tak lama lepas tu dia kena kanser rahim pula. Masya-Allah. Waktu tu baru dia cerita kat saya, rupa-rupanya dia pernah ada kanser payudara apa semua kan. Jadi orang yang dah pernah ada penyakit ni, dia berisiko untuk dapat penyakit yang lebih kurang sama. Jadi saya risau kalau dia ada penyakit ni dan dia makan kita punya, lepas tu dia punya penyakit jadi lagi teruk, dia akan salahkan kita. Nak? Dia akan salahkan kita, dia akan fitnah kita dan dia akan jatuhkan kita. Padahal mungkin dia dah ada penyakit tu daripada awal kan. Banyak penyakit yang memang disebabkan oleh kegemukan kan, salah makan semua kan. Dia tak tahu dia ada sakit buah pinggang kan, dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia tak tahu dia ada sakit buah pinggang. Dia makan produk kita, lepas tu dia ada sakit buah pinggang, jadi disalahkan produk kita, padahal dia punya kencing manis dan darah tinggi tu tak terkawal. Dua-dua tu yang menyebabkan buah pinggang dia rosak kan. Jadi sebenarnya dia macam satu perbahasan yang tak berkesudahan kan. Nak cari punca sebenar kenapa buah pinggang dia rosak, itu wallahu a'lam kan. Kita pernah dengar dalam jurnal kan, case report kata boleh menyebabkan masalah hati kan. Betul, semua orang dah pernah baca, saya harap semua orang dah baca lah kan. Tapi ada kajian selanjutnya, dia kata dia tak dapat nak detect apa bahan ingredient yang boleh menyebabkan kerosakan hati kan. Bayangkan tim bola sepak kan, banyak tim ahli sukan apa semua yang pakai, mereka telah menjalani ujian dadah. Mereka telah menjalani ujian dadah, tidak ada steroid, tidak ada ni. Saya ada bukti kata semuanya selamat, tak ada siapa yang gagal ujian dadah kan, dari para atlet kan. Cristiano Ronaldo kan, dia salah seorang yang atlet yang disponsor kan, nampak dia minum kan. So itulah, kita nak yakin kita kena tengok apa yang orang lain buat juga kan. Kalau ikutkan report saja boleh buatkan kerosakan hati, Panadol pun boleh buatkan kerosakan hati ya. Panadol pun kita tahu, tapi syarat dia ialah janganlah overdose ya. Panadol boleh makan, bukannya saya kata tak boleh makan, saya kata jangan overdose ya. Kalau kita buat overdose, itu atas risiko sendiri ya. Kalau dalam panduan Hambelah kata berapa je boleh, kalau kita overdose itu atas risiko sendiri. Apa-apa berlaku memanglah siapa yang kena saman, diri sendiri ya. Bukannya company pandai. Okay, dia buat kita independent ya. Kita bukan employee dia. Itulah. Jadi ada apa-apa lagi soalan? So kalau siapa-siapa tanya pasal penyakit apa semua, itu cara saya jawab. Sama je. Ya, kalau dia risau, janganlah. Kita banyak lagi cara lain kan. Kita banyak lagi cara lain untuk kuruskan badan, belajar dan bagi dia nasihat yang berguna. Kita berikan nilai percuma walaupun dia tak nak beli daripada kita. Ya, kalau kita boleh jadi coach yang macam tu, insya-Allah kalau dia tak boleh ambil produk kita,
dia boleh cerita dekat kawan-kawan dia, dia boleh cerita dekat ahli keluarga dia, kan, kata kita coach yang bagus, kita recommended, kan. Kawan-kawan dia, ahli keluarga dia yang mana sesuai, kita boleh on the program. Faham tak? Itu yang kita nak, ya. Dalam 100 orang mungkin 5 ke 10 orang je yang join program, kan. Apa kita buat dengan yang 90-95 orang tu yang tak nak tu, kan? Adakah kita lupakan saja, adakah kita unfriend, unfollow mereka, kan? Tak, jangan. Okey, kita teruskan bagi nilai. Kita bagi nasihat-nasihat percuma yang berguna supaya kita akan terus bina kepercayaan, kan? Trust. Bina kepercayaan tu sangat penting, ya, dalam bisnes, kan, dalam silaturahim. Itu yang sangat penting. Kalau dia tak nak, at least dia tak kutuk kita, at least lah, kan, harapnya, ya. Faham? Okey. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki diri kita. Saya pun bukan nak kata saya paling hebat, tak. Saya pun masih berusaha, baru 8 kilo daripada 40 kilo target. InsyaAllah sama-sama kita doakan berjaya semua dunia akhirat, ya.